dulu. Okey, so kita akan lihat tentang bab 2 kebangkitan nasionalisme. Dan kita telah mempelajari baru-baru ini bahawa nasionalisme ini sebenarnya adalah tentang perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Kita dah belajar itu satu. Kemudian juga boleh diertikan sebagai semangat. Mana pula pen aku ni ya? Okey ada. Okey, baik. So bermaksud perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara, itu satu. Juga kita belajar nasionalisme itu bererti semangat kebangsaan yang menjelaskan sikap dan pendekatan berkaitan dengan perjuangan menentang penjajahan serta pembelaan terhadap bangsa dan negara. Itu yang kedua. Okey. Dan yang ketiga juga, nasionalisme mungkin bermaksud gerakan untuk mencapai kebebasan politik, ekonomi dan sosial daripada penguasaan orang asing. Baik, itu yang kita dah pelajari pada minggu lepas tentang 3 maksud nasionalisme. Dan juga kita telah lihat tentang pendapat-pendapat tokoh, iaitu tentang Hans Kohn. Dia kata nasionalisme ialah satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Itu Hans Kohn. Profesor William Arraf kata tentang kebangkitan nasionalisme di kalangan orang Melayu timbul akibat daripada kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme barat. Kita dah belajar tentang apa itu sekularisme dan imperialisme. So kita dah belajar itu. Kemudian diteruskan pula dengan Datuk Onn Jaafar. Dia kata untuk menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain. Baik. Kemudian kita telah lihat juga tentang Dr. Burhanuddin Helmi, iaitu dia kata perjuangan menentang penjajahan hendaklah ada persatuan dan perpaduan yang kuat. Mesti. Itu dia kata. Kemudian Dr. R. Sundaralingam, dia kata nasionalisme adalah fenomena sejagat satu dunia yang menuntut kesetiaan ulung, kesetiaan yang jitu diberikan kepada negara bangsa. Dan nasionalisme Melayu pula, kata Profesor Datuk Zainal Abidin, dia kata tentang memang dah ada sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi dan dia bersifat ketanah Melayuan. Baik. Dan dalam konteks Melayu, Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Koo Keng Kim kata nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. Baik, ada yang memberi pendapat bahawa cikgu, nasionalisme di Malaysia ni lemah. Kan? Sebab racism dekat sini kuat sangat. Tidak. Cikgu kurang setuju tentang itu. Sebab sebenarnya nasionalisme di Malaysia ni masih lagi kuat. Cuma masalah orang Malaysia ini lebih mengutamakan kepentingan ekonomi berbanding semangat cintakan negara. Malaysia ada sedikit racism. Namun racism itu sebenarnya sangat sedikitlah. Sangat sedikit. Tapi nasionalisme kat Malaysia ni sebenarnya kita semua, cuba bayangkan situasi ni kita semua rakyat Malaysia ada semangat cinta akan negara. But then, apabila kita menghadapi masalah kewangan, tak cukup duit, nak beli makanan, so kita tolak tepi tentang nasionalisme, kita utamakan mencari duit. Betul tak? Kita terkejar-kejar kekayaan. Betul? Jadi kurangnya nasionalisme kerana apa? Kerana tumpuan rakyat lebih kepada mencari rezeki dan lupa kepada perasaan cinta akan negara. Setuju tak? Betul tak? Kalau kita fikir betul-betul, iyalah, orang sekarang cari duit aja. Betul tak? Jadi itu yang kita nampak sebenarnya. So, Malaysia ada racism ke? Ada sikit. Kan? Kemudian yang kedua kita kata, ada cikgu, nasionalisme ni macam bukan asabiah ke? Baik, nasionalisme ni dia asabiah, tetapi dia tak sampai tahap asabiah, Wuskong. Asabiah ni dia sebenarnya kita kata taksub, obses kepada kaum sendiri, sampaikan dia tak terima
okey, tentang kaum-kaum lain. Dan itu asabiah. Nasionalisme ni lebih kepada semangat cinta akan negara. Jom ramai-ramai cinta akan negara. Dia secara sederhana. Tapi kalau melampau, boleh jadi melampau dan ianya sangat berbahaya. Dia boleh jadi melampau. Ya, Mamat Ketuk Parlimen betul. Okey. Ya, ya betul. Hitler, ya, contoh seperti Hitler dan juga kita kata Benito Mussolini. Nanti kita akan belajar yang itu. Okay. Namun begitu, ya, kalau kita lihat, nak kata majoriti orang Cina obses dengan kaum diorang sebab itu Melayu bengang. Well, sebenarnya kalau ikutkan, kamu faham tak situasi Malaysia ni? Kita ada tiga bangsa terbesar, Melayu, Cina dan India. Okey, kita tengok pada fakta sebenar. Fakta sebenar. Okey, kalau kita lihat tiga kaum ni, kalau kita lihat, okey, kaum Cina memang terkenal dengan perniagaan. Kaum Melayu terkenal dengan 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 awam, iaitu kaki tangan awam, jadi kaki tangan awam. Dan orang India kebanyakannya terlibat dalam pengangkutan dan juga pendidikan. Itu yang banyak, serta juga berkaitan undang-undang orang India. Jadi, kamu tahu tak, kedua-dua China dan India ini, perniagaan mereka, undang-undang mereka, pengangkutan mereka bergantung kepada kuasa beli orang Melayu. Sebab orang Melayu banyak membeli. Betul? Jadi orang Melayu juga memerlukan orang Cina, memerlukan kepakaran orang Cina dalam automotif, dalam kereta, dalam perniagaan. Memerlukan bantuan orang India dalam perundangan, dalam pengangkutan. Jadi kita tak boleh ada racism, betul? Sebab kita perlukan each other. Kita perlukan each other sebenarnya. Kita perlu pergantungan kepada ketiga-tiga. Tak percaya cuba tanya orang Cina. Cikgu pernah tanya ada orang Cina tau. Bos, dia tokek kedai. Bos, kalau you berniaga dengan orang Cina ke dengan orang Melayu yang lagi best? Dia kata apa tahu? Saya berniaga orang Melayu lagi bagus. Saya berniaga orang Melayu, dia akan tawar sikit, tokek, kasih kuranglah sikit. Dia kata, okeylah, kasih kurang. Tapi kalau dia kata dia Cina, berniaga dengan orang Cina cakap apa? Kasih diskaun lagi lah. Okey, ini bagi lagi. Lagilah, sikit sangat lah. Saya mau diskaun lagi. Tak boleh lah ini macam. Nanti bisnes mana ada untung. Tak boleh lah. Betul. Maknanya kalau deal Cina dengan orang Cina lagi susah. Sebab orang Cina yang jadi pelanggan akan cuba dapatkan diskaun sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi orang Cina sendiri cakap bahawa kalau berniaga lagi senang berniaga dengan orang Melayu dan juga dengan orang India. So faktanya kita memerlukan each other. Betul. Dia bagi terus yes, betul. Jadi kita jangan ada racism. Anggaplah negara kita ini negara yang kita semua perlu kongsi dan kita dapat nikmati bersama-sama. Ya, betul. Tapi dia minta diskaun lebih-lebih. Sampai orang Cina sendiri pun tak mampu nak bagi. Jadi itulah kata kawan cikgu tu. Kawan cikgu tu ya. Okey. Baik. So itu berkaitan dengan nasionalisme, semangat cinta akan negara. So jangan pertikaikan, semua orang mesti ada semangat cinta akan negara. Cuma cuma masalah bila beri tumpuan kepada ekonomi saja, maka terlupa tentang semangat cinta akan negara. Diskaun apa? Untuk setiap barangan lah. Itu memang berlaku lah man. But, so kita akan teruskan dengan yang ini. Nasionalisme di Barat. Kita mulakan dengan revolusi keagungan di England. Kita mula start dengan belajar luar negeri kau. Kita belajar daripada luar negeri. Namun sebelum kita lihat tentang revolusi keagungan ini, kita boleh lihat tentang satu perkara berkaitan dengan revolusi keagungan. Iaitu kita boleh lihat satu video berkaitan dengan revolusi keagungan. Apa itu revolusi keagungan? Yes, jom kita tengok sama-sama tentang revolusi keagungan ini. Baik. 1688 itu revolusi.
Revolusi adalah perubahan asasi dalam satu kuasa atau struktur pertubuhan yang berlaku secara mendadak. Revolusi keagungan ini berlaku di England kerana keinginan menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Revolusi ini berlaku kerana semasa zaman pemerintahan Raja James II yang membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Ahli-ahli parlimen dengan rasa tidak puas hati bangkit menentang pemerintahan Raja James II yang berkuasa mutlak dengan sokongan Mary II dan juga suaminya Raja William of Orange. Mary II dilahirkan pada 30 April 1662 di St. James Palace, London dan meninggal dunia pada 28 Disember 1694 di Kensington Palace, London. Kemudiannya, Raja James II lari ke Perancis kerana menyedari sokongannya semakin berkurangan akibat penentangan Mary II dan juga Raja William of Orange. Peristiwa ini dikenali sebagai revolusi keagungan kerana peralihan kuasa yang berlaku secara aman dan tanpa pertumpahan darah pun yang berlaku. Semasa pemerintahan Mary II dan William of Orange di England, konsep kedaulatan parlimen dan sistem raja berperlembagaan dimantapkan lagi. Bill of Rights digubal untuk memberi keutamaan kepada parlimen untuk menggubal undang-undang dan juga hak mengutip cukai. Maka dengan itu berakhirlah pemerintahan raja berkuasa mutlak di England dan menjadi sebuah kerajaan yang melindungi hak asasi manusia. Okey. Baik, so itu sedikit maklumat berkaitan dengan revolusi keagungan. Baik, mungkin kalau kamu tak faham, tak apa, kita boleh tengok kepada buku teks, iaitu apa sebenar cerita dia. Okey, jom kita tengok. Baik, revolusi keagungan. Okey, kita tengok revolusi keagungan di England. Yang ini. Okey, revolusi keagungan pada tahun 1688 dan ianya berlaku kerana apa cikgu? Okey, jom kita tengok. Okey, berlaku disebabkan oleh keinginan menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Okey, bagaimana ia tercetus? Revolusi ini tercetus berikutan pemerintahan Raja James yang kedua tadi itu telah membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Maksud membelakangkan parlimen maknanya bila Raja James buat undang-undang, dia tidak bertanya dulu kepada parlimen. Dia tidak memperdulikan parlimen semasa menggubal undang-undang. Jadi ahli parlimen bangkit. Okay, perkataan cikgu garis. Nanti. Boleh. Nanti. Kalau nak tulis bolehlah. Boleh. Kalau kamu rajin nak tulis, boleh nak tulis perkataan yang cikgu gariskan. Tapi nanti kita akan buat nota juga. Tak apa. Baik. So, revolusi ini tercetus berikutan pemerintahan Raja James yang kedua ni membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Jadi, ahli parlimen telah bangkit menentang pemerintahan raja berkuasa mutlak dengan sokongan Mary II dan suaminya Raja William of Orange dari Belanda. Jadi, menyedari sokongan yang semakin berkurangan, maka Raja James kedua pun melarikan diri ke Perancis. Cikgu terdengar laungan azan isyak. Kita berhenti sekejap, 2 minit untuk kita menghormati azan. Sekejap ya.
Okey. Baik, alhamdulillah kita baru saja okey. Okey, kita baru saja untuk okey sekejap. Hilang cikgu punya ni screen green screen. Sekejap. Okey dah bertukar dah. Okey, baik. Okey, kita sambung. Okey, tentang revolusi keagungan. Okey, revolusi keagungan oleh kerana apa? Pemerintahan Raja James yang kedua. Okey, setakat ini korang faham tak apa cerita Raja James ni? Revolusi keagungan. Korang faham ke tak faham? Ke nak cikgu explain lagi? Korang faham ke tak faham ni? Faham? Kristina, Usna Fazil, Adin, tak? Okey, faham Kurang faham cikgu. Okey, baik. Dia begini. Cikgu bagilah Baik, blur-blur. Okey, dengar betul-betul. Okey, dengar betul-betul Sebenarnya, okey, cerita dia, okey, di England. Kamu kena tahu bahawa di England sebelum berlakunya revolusi keagungan, England diperintah secara sistem raja berkuasa mutlak. Tahu tak raja berkuasa mutlak? Iaitu raja di mana undang-undang itu akan ditentukan oleh raja. Kemudian pemerintahan akan ditentukan oleh raja. It's a true king. Kita kata sebagai autokratik. Di mana segala hal berkaitan undang-undang ke, ekonomi ke, teks ke, apa semua kena tanya raja. Raja yang akan buat keputusan. Ya betul Sani. Yang dipanggil absolute monarchy. Betul. Absolute monarchy. Maknanya raja berkuasa mutlak. That's right. Absolute monarchy. So, pada tahun 1688, apabila mereka telah buat parlimen dan ada ahli-ahli parlimen. Dan ahli-ahli parlimen ditugaskan untuk menggubal undang-undang. Kamu tahu tak apa perkataan menggubal? Menggubal tu maksudnya membuat undang-undang. Jadi sepatutnya undang-undang dibuat oleh parlimen dengan bantuan raja. Tetapi raja, kita kata Raja James yang kedua ini, Raja James ini bukan merombak, mencipta. Ingat menggubal bukannya merombak. Menggubal ialah mencipta, membuat undang-undang. Jadi bila parlimen nak buat undang-undang, Raja James pula buat undang-undang tapi dia tak tanya dengan parlimen dulu. Jadi ahli parlimen semua tak puas hati. Sebab nanti undang-undang itu nanti akan hanya berpihak kepada Raja James. Undang-undang itu tidak mengambil kira tentang hak rakyat. Boleh faham? Tak, dia buat undang-undang. Okey, confirm. Contohlah. Kalau katakan kamu jadi ketua kelas, kemudian kamu buat undang-undang dalam kelas, dan tentulah undang-undang itu akan memberi keutamaan kepada diri kamu. Betul tak? Contoh, okey, ingat semua, okey, contoh Fariba buat undang-undang untuk kelas dia. Semua pelajar kena masuk kelas sebelum pukul 7.40 tapi Fariba sendiri masuk pukul 7.50. So Fariba cakap apa? Dah tentu, tak apa, aku tak apa. Aku yang buat undang-undang. Jadi bagaimana dengan pelajar-pelajar lain? Dah tentulah tak puas hati. Betul tak? Jadi macam tu juga macam Raja James ni. Dia buat undang-undang tanpa bertanya kepada ahli parlimen. So dah tentu ahli parlimen tak puas hati sebab nanti undang-undang itu akan lebih memberi kebaikan kepada raja tapi tak memberi faedah kepada parlimen dan rakyat. Jadi mereka pun menentanglah sistem pemerintahan itu. Kebetulan pula iaitu anak kepada Raja James kedua ni, anak Raja James kedua iaitu Mary II dan juga suami dia William of Orange daripada Belanda juga telah join parlimen. Dia orang kata apa? Betul, tak boleh ni.
Tak boleh Raja James ni membelakangkan Parlimen. Tak boleh, tak boleh. Jadi Raja James kedua ni tengok, aku nak buat undang-undang tapi tak ada orang yang sokong aku. Malah semua orang menentang aku. Ahli parlimen menentang aku. Anak aku pun menentang aku juga. Jadi Raja James kedua bila melihat tidak mendapat sokongan, maka Raja James kedua ini telah melarikan diri ke Perancis. Jadi itulah dia revolusi keagungan. Dan pemerintahan England itu bila Raja James lari ke Perancis, siapa yang memerintah England? William dan juga isterinya Mary II itulah yang naik menjadi raja. Namun bukan raja berkuasa mutlak, bukan absolute monarki, tetapi raja berperlembagaan. Means undang-undang telah dibuat oleh parlimen. Nampak tak? Faham tak cerita tu? Ya. Cikgu. Yeah. William tu anak raja tu ke? Bukan William. Mary. Mary II tu anak Raja James. Dia kahwin dengan anak raja daripada Belanda, William of Orange. William of Orange itu daripada Belanda. Jadi itulah yang berlaku. Jadi dia dipanggil ini sebagai revolusi keagungan. Kenapa Man kau ada kekeliruan? Dia dipanggil revolusi keagungan. Kerana apa? Kerana perubahan ini berlaku tanpa pertumpahan darah. Tak ada berperang pun. Maknanya bertukar secara aman. Itu maksud revolusi keagungan tadi. Ya Man, nak tanya apa Man? Cikgu, saya keliru sangat juga dia ni. Apa dia? Bukan keliru pasal revolusi ni, saya macam keliru pasal saya kurang faham sebab sebenarnya kita tahu Britain kan dekat England kan dia orang amalkan sistem raja kan. Okay, ya. Yang saya peliknya, kenapa kadang-kadang yang memerintah mutlak sekarang ni ialah Ratu Victoria. Okay. Dan sebelum ni raja. Soalannya, kenapa sebelum ni macam sebelum ni ada Ratu Victoria, tapi sekarang kenapa saya peliknya? Kenapa kadang-kadang ratu, kadang-kadang raja yang memerintah? Kenapa raja setiap masa? Adakah itu sebab aliran darah keturunan? Okey, baik. Bagus soalan Mandu. Okey, sebenarnya dalam keluarga beraja, keluarga monarki atau keluarga raja di sebelah Eropah, pemerintahan akan diberikan kepada anak. Tak kisahlah anak tu lelaki ke, anak tu perempuan ke. Anak tu kalau perempuan, anak perempuan itulah yang akan naik menjadi ratu. Dan let's say kalau katakan anak dia naik menjadi Raja England, maknanya dia jadi Ratu England, kalau dia kahwin dengan suami daripada negara lain sekalipun, pemerintahan itu masih lagi diperintah oleh ratu itu. Kerana apa? Kerana iaitu dia jaga keturunan itu. Berbanding di Malaysia lain. Malaysia lain macam-macam mana pun mesti anak lelaki. Mesti anak lelaki jadi raja. Kalau tak ada anak lelaki, kalau katakan dia anak perempuan aja, pemerintahan itu tidak akan diberi kepada anak perempuan, tapi diberi kepada adik lelaki dia. Dia macam tu. Dia akan cari lelaki. Dia tak akan cari, kalau ada anak perempuan tak boleh. Kalau dia kahwin dengan lelaki, kalau ratu tu kahwin dengan lelaki sekalipun, lelaki dia tak akan jadi raja. Ratu tu juga tetap akan memerintah. Itu kalau di England. Itu kalau di England. Kena faham perbezaan tu. Perbezaan. Sebab kalau di tanah Melayu atau di Malaysia, raja kita mesti seorang lelaki. Itu memang wajib. Dah ada dalam undang-undang, mesti seorang lelaki. Kemudian mesti juga keturunan raja. Pasal apa lelaki? Pasal dalam Islam kan lelaki kan memang ditugaskan untuk memimpin. Perempuan pula kena duduk belakang yang dipimpin. Kan? Okey, bagus Haras Zuhair. Kalau ada raja tu, ada anak perempuan je macam mana? Kalau dia ada anak perempuan, maka tahta dia tu akan diserahkan kepada adik sultan tu. Adik lelaki dia. Adik lelaki sultan itu. So dia kena bagi pada lelaki juga. So dia tak boleh bagi kepada
anak perempuan ke, memang tak boleh. Cikgu, Ya. saya start confused sebab cikgu cakap kalau ada anak perempuan bagi anak perempuan je. Ini tiba-tiba cikgu cakap kalau ada anak perempuan je bagi dekat adik lelaki. Saya start confused. Baik, yang cikgu cakap ini, yang kalau ada anak perempuan, dia kena bagi pada adik lelaki, itu yang berlaku di Tanah Melayu. Itu yang berlaku di Kerajaan Alam Melayu, Kesultanan Melayu Melaka, Johor Riau. Tapi kalau di England, dia tak macam tu. Kalau katakan Raja William tu ada anak perempuan saja. So selepas Raja William, dia akan serah pada anak perempuan. So anak perempuan yang akan jadi ratu. Let's say kalau anak perempuan tu ada anak lelaki. Lepas tu anak lelaki pula naik jadi raja. Dia still keturunan tu. Tak kisah lelaki ke perempuan, lelaki jadi raja, perempuan jadi ratu. Tetap memerintah. Okay. Jika tak ada boleh faham. Tapi kalau kerajaan alam Melayu lain. Dia tak boleh. Okey, faham kan? Cikgu, jika tak ada abang atau adik lelaki macam mana cikgu? Okey, sebab itu raja-raja dahulu, sultan-sultan dahulu, dia tak kahwin seorang saja. Kebiasaannya dia ada 3 orang isteri atau 4 orang isteri. Jadi mana-mana isteri yang ada anak lelaki, dia boleh serahkan kepada anak lelaki tersebut. Ya, keturunan Mary. Abdul Rahman, keturunan Mary. Masa pemerintahan Mary tu. Okey, jom kita tengok pemerintahan Mary. Okey, kita tengok Okey, peristiwa ini berlaku sebagai revolusi keamanan. Kerana peralihan kuasa berlaku secara aman tanpa pertumpahan darah. Baik. Kita tengok semasa pemerintahan Mary II dan William of Orange, konsep kedaulatan parlimen dan sistem raja berperlembagaan telah dimantapkan. Okey. Baik. So, ada masyarakat tanya, cikgu saya tak faham yang masa pemerintahan Mary II. Semasa Mary II ini, dia masih sistem raja. Tetapi sistem raja berperlembagaan. Maksudnya sistem raja yang kena ikut undang-undang. Dia bukan berkuasa mutlak. Jadi, apa-apa undang-undang kena tanya parlimen. Apa-apa undang-undang kena tanya parlimen dan parlimen akan bincang dengan raja ataupun ratu. Baru boleh proceed. Mary yang kedua. Okey. Mary II tu Mary yang kedua lah. Macam sultan-sultan kita lah kan. Kamu tak ingat? Sultan Mahmud Shah yang pertama, Sultan Mahmud Shah yang kedua, betul tak? Sultan Alauddin Rakyat Shah pertama, Sultan Alauddin Rakyat Shah kedua. Sama lah. Sama. Ini maknanya ada Mary the First, ada Mary the Second. Memang ada. Sama. Okay. So, itulah dia. Jadi, itu sebenarnya revolusi keagungan. So, satu lagi kita kena ingat, Bill of Rights. Okay. Bill of Rights digubal untuk memberikan keutamaan kepada parlimen untuk menggubal undang-undang dan hak mengutip cukai. Ingat, maknanya apa? Maknanya raja tidak ada lagi kuasa untuk menggubal undang-undang sendiri ataupun juga mengutip cukai sendiri. Sekarang kena serahkan kepada parlimen. Dan parlimen itu adalah daripada rakyat. You see, nampak tak? So secara kesimpulannya, kalau Raja George tu, nanti kita cerita. Raja James itu sebenarnya raja berkuasa mutlak, tapi bila dia dah lari pergi ke Perancis, maka Mary II and William of Orange memerintah England, dan Mary II bukan berkuasa mutlak, tetapi dia menggunakan sistem raja berperlembagaan dan kedaulatan parlimen. Baik. Berkaitan dengan Bill of Rights. Bill of Rights ini sebenarnya telah ditulis oleh John Locke. Ini ahli falsafah Inggeris. John Locke ni ahli falsafah Inggeris, John Locke ni. Dan pemikiran John Locke, dia kata John Locke inilah yang telah menggubal Bill of Rights. Bukan John Lennon pandai, John Locke.
Okey, di Global Bill of Rights ini, John Locke telah menghasilkan satu karya Two Treatises of Government yang telah mempopularkan prinsip raja berperlembagaan. John Locke ini telah menolak konsep pemerintahan raja berkuasa mutlak dan menegaskan bahawa kerajaan patut diasaskan pada suatu persetujuan antara pemerintah dengan rakyat. Jadi undang-undang ini perlu digubal bagi memenuhi hak asasi manusia. Why would old England need a Beatles? Baik. Memanglah. Okey, Beatles kan datang daripada England. So ini John Locke. Okey, ini John Locke. Okey, Liverpool, betul. Jadi inilah gambar revolusi keagungan di England. Maksudnya di sini, okey, cikgu ulang lagi, iaitu revolusi keagungan ini mereka telah mengikut idea John Locke, iaitu idea Bill of Rights, di mana raja jangan berkuasa mutlak, tapi raja mesti raja berperlembagaan. Means raja yang ada undang-undang di atas dia. So raja pun kena ikut undang-undang tu. Parlimen pun kena ikut undang-undang tu, raja pun kena ikut undang-undang tu. Jadi akan menjaga hak asasi manusia. Nampak tak? Perbezaan raja berkuasa mutlak dan raja berperlembagaan. Boleh nampak? Okay. So belum. Cikgu revolusi berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua tahun 1900. Ini 1600. Lambat lagi. Sabar. Lambat lagi. Perang Dunia Kedua lambat lagi. Ini awal lagi. Kalau kamu tengok tahun dia iaitu 1688, ianya adalah pada nampak tak 1688. Bermakna revolusi keagungan ini berlaku selepas keruntuhan Kesultanan Melaka. Selepas Melaka diserang Portugis. Dan pada waktu ini kerajaan Johor Riau sedang menguasai tanah Melayu. Nampak tak? Boleh relate tak? Boleh relate inilah dia sebenarnya. Okay, boleh faham. So itulah dia. Yang tak faham boleh tulis dalam Zoom chat dan boleh bertanya. Jangan korang diam je. Tak apa, cikgu layan. Cikgu layan korang punya soalan. Don't worry. Okay. Baik. So ada yang bertanya, cikgu. Ini soalan cepu cemas lah. Cepu dan cemas. Dia tanya, cikgu, kenapa rambut orang-orang England dulu macam ni, cikgu? Rambut panjang-panjang macam ni. Kemudian juga rambut berkerinting macam ni. Okay. Yang ini begini. Kemudian ada yang bertanya, cikgu, yang macam John Locke ni. Rambut dia panjang kerinting-kerinting macam ni. Okey, panjang sampai ke bawah ni. Okey. Ceritanya sebenarnya orang-orang Eropah kalau dia pakai yang macam tu, itu sebenarnya rambut palsu. Itu wig Itu wig, rambut palsu. Sebenarnya diorang ni first rambut diorang sikit. Rambut diorang botak. Rambut diorang memang tak cantik. Memang kepala diorang botak dan rambut gugur bagai. Bau busuk pula tu. Jadi sebab itu diorang pakai wig. Bagi nampak cantik. Dan kenapa mereka mengalami rambut yang gugur dan juga rambut mereka bau busuk? Kerana mereka mandi seumur hidup sekali. Kadang-kadang 5 tahun sekali baru mandi. Kadang-kadang 10 tahun sekali baru mandi. Ini fakta. Ini fakta. Ini fakta. Mereka jarang mandi. Kenapa? Pertama, kerana cuaca mereka yang sejuk lah kan. Iklim mereka yang sejuk menyebabkan mereka tak rasa nak perlu mandi. Itu satu. Okay. Betul. Itu satu. Tapi yang kedua, kamu ingat tak? Tamadun Rom dulu ada tempat mandi awam. Ingat tak? Tamadun Rom dulu ada tempat mandi awam. Okey.
tempat mandi awam ni memang diorang letak kat luar. Maknanya rumah diorang memang tak ada tempat mandi tau, tak ada bathroom, tak ada. Diorang kalau nak mandi, diorang akan pergi mandi dekat kolam mandi awam. Alah, samalah macam kita kalau kita mandi kat kolam renang kan, beramai-ramai kan, mandi di kolam renang. Samalah tu. Sama. Cuma kisahnya okey, diorang ni tempat mandi awam tu ada tempat mandi awam yang diorang boleh mandi beramai-ramai. Kemudian ada tempat urut, ada tempat mandi air panas, air sejuk, kemudian ada masaj bagai semua kan. So dalam rumah urut tu ataupun rumah mandi awam tu. Jadi, okey, pada satu ketika, okey, tempat mandi awam itu bercampur. Di mana laki perempuan mandi pun semua kat situ. Jadi, okey, berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini antara lelaki dan perempuan menyebabkan tersebarlah penyakit kelamin, iaitu penyakit-penyakit yang penyakit kulit. Penyakit kulit akibat apa? Akibat hubungan rambang antara lelaki dan perempuan dalam rumah mandi awam itu. Jadi, sejak itu mereka kata bahawa apa? Oh, rumah mandi awam itu penyebar penyakit. Rumah mandi awam itu penyebar penyakit. Okey. Ya. Rumah mandi awam tu penyebar penyakit. Jadi sejak itu dia orang tak mandi. Ya. Kenapa dia tak buat dinding lagi, Cikgu? Kenapa Tak. dia tak buat dinding? Tak, dia orang buat dinding juga. Namun begitu perkara nak berlaku. Bila dah mandi laki perempuan bercampur, jadi macam tu lah. Sebab itu perlu ada pengasingan, perlu jaga aurat. Tapi yalah England, manalah tahu pasal aurat-aurat ni kan. Jadi itulah yang berlaku. Jadi bila diorang kata, oh mandi tak bagus, akan bawa penyakit. So benda tu generation by generation dipercayai bahawa kalau mandi bawa penyakit, mandi bawa penyakit. Sebab itu diorang tak mandi lagi. So menyebabkan rambut gugur. Bila rambut gugur mereka pakai wig. Itu sebenarnya. Macam sekarang banyak fakta yang kamu baru tahu kan? Itu sebenarnya. Ini bukan cikgu main-main. Ini memang fakta sejarah. Memang tertulis dalam sejarah. Memang macam tu. Itu belum cerita lagi. Rumah diorang tak ada bathroom. Tak ada toilet. Macam mana diorang nak buang air besar? Macam mana diorang nak buang air besar? Sebenarnya mereka akan bukan. Sebenarnya setiap rumah akan ada bowl ataupun baldi. Okey, dia ada bowl ataupun baldi, dia orang akan duduk atas baldi itu atau bowl itu dan buang kat situ. Kemudian bila dah habis itu, mereka akan ambil bowl tu, kemudian mereka akan campak keluar tingkap. Keluar tingkap, jatuh kat tepi jalan. Serius. Jatuh kat tepi jalan. That's why kalau kamu tengok orang-orang perempuan England, kamu tengok tak perempuan England kan, dia pakai cantik-cantik, tapi dia ada pakai payung kecil. Orang perempuan kalau jalan pakai payung kecil, betul tak? Payung itu bukan untuk menahan panas. Payung kecil itu untuk mengelak daripada simbahan air tahi tu. Faham? At least ada payung. Itu lagi. Betul. Ya. Betul. Jadi nampak tak? Ya, dengan kalau terkentai. Ya, so dia orang pakai payung kecil tu untuk mengelak daripada najis yang dibuang daripada tingkap. Dia orang habis buang ke tingkap. Uish, nasib baik ada payung. Itu sebenarnya. Ya. Cikgu. Tanya boleh? Kenapa dia tak gali tanah pas dia tanam? Kenapa dia orang tak buang benda tu dalam tanah, Cikgu? That's what I'm cakap. Sebenarnya, tu cikgu cakap. Korang rasa that England tu bertamadun sangat ke? Dulu dia orang tak bertamadun. Dia orang tak tahu apa-apa. Jadi, macam mana dia orang boleh maju sekarang?
kerana mereka mendapat ilmu daripada siapa? Daripada kerajaan Abbasiyah, kerajaan Turki Uthmaniyah, kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di England sana. Ilmu-ilmu itu yang menyebabkan mereka bertamadun. Kalau dia orang tak dapat ilmu tu, tak bertamadun dia orang sampai sekarang. Sebab macam tu. Kemudian kamu tahu tak? Ini nak cerita sambungan daripada tu. Bila macam tu, bermakna najis-najis penuh di kiri dan kanan jalan. Okey, belum cerita lagi tai kuda yang lalu kat situ, dia berak tepi-tepi apa semua. Memang jalan dia orang bau busuk. That's why kamu perasan tak? Orang-orang ni, dia orang akan pakai pakaian, kan dia orang rambut dah panjang kan? Dia akan pakai kot, kemudian ada bulu-bulu kat sini. Ada yang kain bulu-bulu kat sini. Perasan tak? Okey, kamu tahu tak? Kain bulu-bulu ni untuk apa? Dia orang akan spray dengan minyak wangi. Supaya bila mereka berjalan dekat jalan raya tu, bau minyak wangi je. Bau minyak wangi je. So that's why lah mereka cipta minyak wangi, dia orang sembur dekat sini supaya and that's why kalau dia orang jalan perasan tak? Dia orang mana jalan tunduk-tunduk? Tak. Dia orang jalan tak tunduk, dia orang jalan akan tegak. Sebab apa tegak? Sebab nak bagi bau minyak wangi tu. Nampak tak? Sekarang korang baru tahu. Korang baru tahu. Itulah fakta dia tentang apa yang berlaku di Eropah. Macam Mussolini. Jadi inilah tentang revolusi England. So bila kita tengok balik, kita tahu sejarah dia. Kita kata apa? Okey, so sebenarnya England bukanlah yang patut kita bangga-banggakan. Satu ketika dahulu mereka pun tak ada tamadun sebenarnya. Lagi teruk daripada kita. Okey, lagi teruk daripada kita. Jadi mereka pernah mengalami satu zaman dipanggil zaman gelap. Itulah dia zaman gelap. Tapi lepas itu, dia orang berubah tahu. At least lepas itu ada perubahan di mana dia orang buang juga dalam bowl. Tapi bowl tu dia orang akan letak dekat tepi pintu, dekat luar rumah. Setiap malam dalam pukul 1 pagi, 2 pagi akan ada kereta kuda, okey, yang belakang tu yang belakang tu ada tong-tong, akan ada orang yang akan ambil tong itu dan tuangkannya di dalam tong besar. Letak balik tong tu dekat depan rumah. So ambil lagi sana. Maknanya ada tugas tukang pengutip najis. Ada jawatan tukang pengutip najis. Tapi dia buat pada waktu malam, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, dia buat. Kemudian dia buang jauh ke tempat lain. Itulah dia. Okey. Jadi itulah cerita sedikit berkaitan dengan zaman revolusi keagungan. Berapa gaji dia tak tahu lah tu. Okey. Jadi nampak tak? Itulah dia tentang revolusi keagungan di England. Okey. Banyak maklumat kamu dah tahu kan? Tentang rambut diorang, kenapa rambut diorang begini dan sebagainya. Right. Baik. So, kita dah habis tentang England. Ingat, kalau kamu nak ingat tentang England, kamu ingat beberapa watak seperti Raja James II, Mary II dan juga William of Orange serta satu lagi John Locke yang telah menulis Bill of Rights. Tak apa. Nanti kita akan kita akan buat nota daripada sini. Just faham cerita dia dulu, ya, faham cerita dia dulu. Baik. Kita pergi kepada salah sebuah negara yang terbesar di dunia dengan kuasa besar, iaitu Revolusi Amerika. Revolusi Amerika. Sebelum kita pergi kepada Revolusi Amerika, suka untuk cikgu kongsikan dengan kamu tentang sedikit video berkaitan Revolusi Amerika. Nak tengok tak? Nak. Okey. So kita akan tengok sedikit berkaitan dengan Revolusi Amerika. Jom kita tengok. Pada mulanya, benua Amerika didiami oleh bangsa Indian. Pada tahun 1492, Columbus tiba di benua Amerika.
Setelah kedatangan Columbus, banyak orang-orang Spanyol dan Portugis yang datang ke Amerika. Akibatnya, Amerika bagian selatan dikuasai oleh Portugis dan Spanyol. Sementara Amerika Utara menjadi rebutan antara Prancis, Inggris, dan Belanda. Belanda akhirnya keluar dari Amerika setelah adanya barter wilayah jajahan dengan Inggris. Belanda menyerahkan New Amsterdam kepada Inggris untuk mendapatkan Pulau Run yang terletak di Maluku. Oleh Inggris, New Amsterdam kemudian diubah namanya menjadi New York. UNHCR, the UN Refugee Agency, is conducting back-to-back emergency. Dengan keluarnya Belanda, maka perebutan dominasi tanah jajahan di Amerika Utara hanya menyisakan Inggris dan Prancis. Kedua negara tersebut kemudian terlibat perang 7 tahun. Inggris memenangi perang itu sehingga semua tanah dan koloni milik Prancis yang ada di Amerika berhasil direbut Inggris. Orang-orang Inggris kemudian membentuk koloni-koloni yang berjumlah 13. Umumnya para penghuni wilayah jajahan Inggris di Amerika itu adalah para imigran yang pergi karena faktor ekonomi dan faktor agama. Mereka merasa bahwa tingkat kesejahteraan tidak berkembang selama di Inggris, ditambah kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kemudian, Raja Inggris juga memaksakan rakyatnya untuk menganut agama Kristen Anglikan dan melarang menganut agama selain agama tersebut. Orang Inggris yang merasa bahwa kebebasan aktivitas agama mereka dibatasi, memutuskan pindah ke Amerika. Koloni Inggris di Amerika diciptakan oleh pelarian-pelarian dari Inggris yang mendapat tekanan agama, sosial, ekonomi, dan politik. Kaum koloni menyatakan bahwa mereka adalah manusia merdeka yang membangun koloni di dunia baru. Kaum koloni menganut paham kebebasan dalam perdagangan. Hal itu bertentangan dengan paham pemerintahan Inggris yang merasa berkuasa atas koloni di Amerika. Oleh karena itu, pemerintah Inggris memerintahkan agar hasil bumi dari daerah koloni harus dijual kepada negara induk saja. Peraturan tersebut tentu mendapat perlawanan dari para koloni karena bersifat monopoli dan bertolak belakang dengan prinsip kebebasan dalam perdagangan. Tahun 1763, Inggris baru saja memenangi perang melawan Prancis. Meskipun memenangi peperangan tersebut, Inggris juga mendapat dampak buruk, yaitu terkurasnya kas pemerintahan. Untuk menutup kas yang merugi, Inggris memberlakukan beberapa peraturan untuk menarik pajak dari koloni Inggris di Amerika. Beberapa pajak yang diterapkan pemerintah Inggris sebagai berikut. Rakyat Amerika menolak semua bentuk pajak yang sewenang-wenang dan melanggar hak kebebasan koloni di Amerika. Mereka menyerukan tidak ada pajak tanpa adanya perwakilan, atau no taxation without representation. Mereka memprotes kenyataan bahwa ke-13 koloni harus membayar pajak untuk Inggris, namun mereka tidak memiliki perwakilan di parlemen Inggris. Inggris memonopoli perdagangan teh ke seluruh wilayah koloninya, termasuk koloni Amerika. Penduduk koloni diwajibkan membeli teh yang diekspor dari Inggris. Pada tanggal 16 Desember 1773, kekecewaan dan penolakan rakyat Amerika ditumpahkan pada 3 kapal Inggris bermuatan teh yang sedang berlabuh di Boston.
Dengan menyamar sebagai suku Indian Mohawks, kaum kolonis kemudian menceburkan teh tersebut hingga pelabuhan kota Boston dipenuhi dengan teh. Peristiwa ini dikenal dengan istilah The Boston Tea Party. Peristiwa The Boston Tea Party juga merupakan sebab khusus terjadinya Revolusi Amerika. Kerajaan Inggris marah besar dan mengeluarkan kebijakan bernama Intolerable Acts pada 1774 yang berisikan antara lain dari isi kebijakan terakhir, kita tahu bahwa Inggris berniat mendatangkan tentaranya ke Amerika. Inggris benar-benar mengirimkan tentaranya ke Amerika. Ketegangan pun semakin memuncak dan akhirnya pecahlah pertempuran di Lexington, Boston, Bunker Hill, dan Saratoga antara tentara Inggris dengan penduduk koloni yang berlangsung sepanjang 1775 hingga 1777. Pada perkembangannya, pasukan koloni Amerika mendapatkan bantuan dari Prancis dan Belanda. Pasukan koloni yang dipimpin oleh George Washington mampu mengalahkan pasukan Inggris dalam pertempuran terakhir di Saratoga. Di samping perjuangan fisik, Amerika menerapkan taktik diplomasi dengan mengirimkan Benjamin Franklin ke negara-negara Eropa. Pada tahun 1776, Thomas Paine mengutarakan pendapat dalam sebuah karangan yang berjudul Common Sense atau Akal Sehat. Tulisan tersebut berisi gagasan kemerdekaan. Pendapat Paine itu menyadarkan koloni Amerika untuk mengubah tujuan perjuangan mereka dari hanya menentang kebijakan Inggris menjadi keinginan untuk merdeka. Selanjutnya diadakan kongres di Philadelphia yang dihadiri oleh wakil-wakil ke-13 koloni. Mereka sepakat untuk menandatangani sebuah deklarasi yang dikenal dengan Declaration of Independence yang disusun oleh Thomas Jefferson. Tanggal ditandatanganinya deklarasi tersebut yaitu 4 Juli 1776 dijadikan Hari Kemerdekaan Amerika. Dalam Perjanjian Paris pada tahun 1783, Inggris akhirnya mengakui kemerdekaan Amerika. Revolusi Amerika merupakan salah satu revolusi penting bagi umat manusia. Revolusi ini merupakan perjuangan untuk memperoleh kebebasan, kemerdekaan, dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Pengaruh Revolusi Amerika meliputi hal-hal sebagai berikut. Revolusi Amerika menjadi momentum yang menyadarkan dunia bahwa kesewenang-wenangan yang tirani dapat dilawan dan dihancurkan. Selain itu, pengakuan hak dan kesetaraan hak juga menyadarkan masyarakat dunia bahwa semua manusia adalah sama. Tidak lupa, Revolusi Amerika ini juga turut mengilhami terjadinya Revolusi Prancis yang menggulingkan kekuasaan Raja Louis ke-16. Okey, baik. Itu sedikit berkaitan dengan Revolusi Amerika. Agak-agak korang boleh faham tak cerita tu? Okey. Agak-agak korang boleh faham tak cerita tu? Boleh okey. Jadi cerita dia mudah saja. Cerita dia sebenarnya kita tahu bahawa yang menemui Amerika, kita cerita Amerika lah. Yang menemui Amerika ialah Christopher Columbus. Okey. Dan Christopher Columbus ini telah membuat kawasan-kawasan koloni, iaitu kawasan-kawasan penempatan di kawasan Amerika, especially di kawasan New York semua. Okey. Yang dimulakan oleh dengan nama New Amsterdam. Okey, Viking memang jumpa. Betul, Viking memang jumpa Amerika, tetapi Christopher Columbus yang menemui Amerika dan
yang telah membuka penempatan di Amerika. Dan daripada penempatan itu, maka penempatan itu telah semakin didatangi oleh orang-orang daripada Britain. Sebab orang-orang Britain ini banyak yang lari pergi ke Amerika. Sebab itu Amerika dengan Britain, orang dia sama sebenarnya. Keturunan yang sama. Keturunan yang sama. Sebab orang daripada Amerika itu asalnya datang daripada Britain. Jadi mereka datang sini, mereka rasa mereka bebas buat apa-apa di Amerika. Mereka tak nak lagi ikut pemerintahan beraja di England. Dia tak nak. Tetapi kawasan itu telah direbut oleh British dengan juga direbut oleh British dan juga France. Dalam peperangan itu maka France kalah. Jadi British telah menguasai Amerika. So, kalau sama macam mana English orang lain sikit? Of course lah. Sama lah macam bahasa Melayu. Bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Melayu Indonesia. Mesti ada sikit lain kan? Sama lah macam tu. Sama lah macam English di England dan juga English di Amerika. Mesti ada perbezaan sikit. Kan? Jadi orang India, orang kita kata Red Indian, orang-orang asal di Amerika telah menjadi orang asli. Menjadi orang asli lah. Jadi, Indonesia ke Malaysia, rasa-rasanya sama je semua. Dua-dua pun dijumpai. Jadi, kalau kita lihat apabila British dah kuasai Amerika tu, British telah kalah, telah menang dalam peperangan dengan Perancis kan. Tetapi British kehilangan banyak duit. Sebab apa? Habis berbelanja untuk peperangan selama 7 tahun dengan Perancis tu. Jadi macam mana nak collect balik duit? Dia kenakan cukai. British kenakan cukai kepada penduduk-penduduk Amerika. Red Indian tu apa cikgu? Red Indian tu ialah Indian yang berasal daripada Amerika. Yang orang Red Indian tu Indian Amerika yang asal tu, yang berambut panjang, kemudian juga muka dia kita kata Native American lah. Native American. Ya betul, kuat tapi tak ramai. Yes. Jadi, bila British kenakan cukai, betul Wusko? Bila British kenakan cukai kepada penduduk Amerika kat situ, kan, macam-macam cukai. Cukai teh, cukai stamp, kemudian cukai larangan untuk membawa masuk membuat undang-undang sendiri dan sebagainya. Macam-macam cukai yang dikenakan kepada orang Amerika. Jadi orang mereka tak puas hati. Dia kata apa? Engkau ni kan minta cukai daripada kita orang macam-macam. Tapi kita orang punya kesusahan pun tak ada. Kita orang sendiri pun tak ada wakil di Parlimen Britain korang. Korang tahu ambil cukai je, tapi hal ehwal kita orang kan tak ada pun korang ambil tahu. Jadi orang Amerika menentang menggunakan, dia kata apa? No tax, without representative. Maknanya apa? Kami tak nak bayar cukai kalau tak ada wakil kami dalam Parlimen Britain tu. Jadi itulah yang berlaku sampai satu tahap. Bila waktu itu siapa yang nak beli teh, diorang kena beli teh daripada England. Sebab teh daripada England mahal. Jadi termasuk cukai. Ada cukai lagi. Jadi bila diorang marah, sebab apa? Teks teh pun kena cukai. Jadi bila sampai je 3 buah kapal bawa teh daripada England sampai ke Boston, bila orang serang kapal tu, terbalikkan kapal tu, teh tu semua dibuang ke dalam laut. Itu yang dipanggil iaitu peristiwa kita kata parti teh Boston. Boston Tea Party. Iaitu peristiwa di mana orang Amerika buang teh daripada England, buang ke dalam laut. Laut pun jadi teh. Jadi itulah yang berlaku. So British marah. British pun hantarlah tentera-tentera mereka. Itu yang berlaku peperangan antara iaitu orang-orang koloni penjajah ni dengan tentera-tentera Inggeris.
Namun koloni-koloni penjajah tu yang diketuai oleh George Washington, kemudian juga Benjamin Franklin telah minta bantuan daripada negara-negara seperti Belanda dengan Perancis untuk bagi bantuan tentera. Akhirnya dengan bantuan-bantuan itu, Amerika telah berjaya mengalahkan tentera-tentera Britain. Jadi Thomas Jefferson telah dikehendaki untuk membuat deklarasi kemerdekaan. Jadi pada tahun 4 Julai 1776 maka diisytiharkanlah kemerdekaan Amerika. Nampak tak? Itulah dia revolusi Amerika. Boleh faham? Nampak? Alexander Hamilton tak ada dalam cerita ni. Tapi mungkin ada watak dia nanti. Okey. Jadi itulah cerita tentang revolusi Amerika ini, iaitu di mana revolusi Amerika merupakan reaksi orang Amerika yang menentang penjajahan British. So, penentangan ini disebabkan oleh tindakan British yang tidak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian daripada Empire British lah. Terdapat, nampak tak tadi, dia sebutkan 13 koloni, betul tak? 13 koloni itu sebenarnya adalah 13 buah tanah jajahan British di Amerika. So, siapa yang jumpa Amerika lagi sekali cikgu? Iaitu Christopher Columbus. Christopher Columbus. So, penduduk Amerika menentang akta yang diperkenalkan untuk memungut cukai di jajahan tersebut seperti akta pelayaran, kemudian akta gula, akta stamp, akta teh. So, penduduk tanah jajahan di Amerika ni melaungkan slogan tiada cukai tanpa perwakilan. Maknanya kalau tak ada wakil kami dalam Britain tu, dalam Parlimen Britain, kami tak mahu bayar cukai. Kerana tiada wakil Amerika dalam Parlimen British. So, pemimpin-pemimpin di tanah jajahan itu menubuhkan Kongres dan Kongres itu diketuai oleh George Washington dan telah mengisytiharkan perang terhadap British dan untuk memperjuangkan kemerdekaan Amerika. So, Kongres akhirnya luluskan perisytiharan kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson tadi pada Julai 1776. Dan perisytiharan tersebut menegaskan bahawa sekiranya sebuah kerajaan tidak dapat menjamin hak kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan, maka menjadi hak penduduk untuk membentuk kerajaan baru. Baik, ada yang tanya, cikgu, Kongres tu apa cikgu? Baik, Kongres tu ialah perhimpunan para pemimpin. Kongres itu adalah perhimpunan para pemimpin penduduk-penduduk. Kenapa tak ada wakil cikgu? Sebab Britain tak ambil mana-mana orang daripada Amerika untuk menjadi wakil Amerika di Parlimen. British tak ambil. British tahu nak kutip cukai aja. Tapi tak ada wakil yang diambil daripada Amerika. Jadi itu yang diorang marah. Kan? Apa tugas wakil tu? Wakil tu nanti kalau ada dalam Parlimen, dia akan ceritalah. Oh, sebenarnya kat Amerika tu kami ada menghadapi masalah kekurangan bekalan. Kami menghadapi masalah pengangkutan. Kami menghadapi masalah pelabuhan yang tak cukup barang. Jadi, kalau ada wakil Amerika di Parlimen British, maka masalah-masalah penduduk Amerika boleh diberitahu dalam Parlimen British. Jadi, bolehlah British tolong settlekan. Ini tak. British tak tahu pun apa masalah Amerika, tapi dia nak kutip cukai aja. Nampak tak? Kutip cukai, tapi tak ada wakil dalam Parlimen Britain. Itu yang rakyat Amerika marah. Jadi mereka menuntut kemerdekaan dan bersanggup berperang. Ya. Dan akhirnya revolusi Amerika ini berakhir pada tahun 1783 bila British mengakui kemerdekaan Amerika. Jadi, sebanyak 13 buah bekas tanah jajahan tersebut digabungkan dan diberikan nama baru Amerika Syarikat. Yang memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi. Nampak tak?
Amerika Syarikat kalau ikutkan dalam bahasa Inggeris dipanggil apa? United States of America. Betul? Maknanya negeri-negeri bersatu Amerika. Itu dipanggil Amerika Syarikat ataupun US, United States of America. So itulah cerita tentang revolusi Amerika. Boleh faham? Okay. Ada sesiapa yang tak faham tentang revolusi Amerika ini? Semua faham Ada sebarang pertanyaan? Nak tanya apa-apa? Nak tanya apa-apa boleh tulis. Nak tanya apa-apa boleh on mic untuk tanya tentang revolusi Amerika. Okay. So Christina tanya, macam mana British boleh jajah banyak tempat cikgu? Tentera dia ramai ke cikgu? Ya betul Christina. Okay. British memang memiliki tentera yang banyak, kemudian juga mereka memiliki kapal perang yang banyak, sebab itu mereka boleh menjajah banyak kawasan. Hampir 24% bumi ini, 24% pernah dijajah oleh British. So that's why empayar yang paling hebat dalam sejarah dunia, empayar yang paling hebat ialah empayar British, kerana telah menguasai hampir 24% daripada keseluruhan kawasan bumi. So itu kita kena akui lah. Itu kita kena akui lah. So itulah dia revolusi Amerika. Ya lebih kurang lah Amira. Ya betul. Ya betul. Sebab tak pernah luaskan kuasa dia di Asia Tenggara. Okey, sebenarnya Ottoman tidak meluaskan kuasa dia di Asia Tenggara kerana kerana pengaruhnya telah sampai. Walaupun Ottoman iaitu Turki Uthmaniyah tak pernah sampai di sebelah tanah Melayu, tetapi pengaruh dia dah sampai di tanah Melayu. Contohnya apa? Contohnya kalau kamu tengok pahlawan-pahlawan seperti seperti Mat Kilau, juga seperti Tok Janggut, seperti Haji Abdul Rahman Limbong. Mereka semua berjuang menentang British kerana dipengaruhi oleh Turki Uthmaniyah. Atas galakan Turki Uthmaniyah. So that's why lah yang berlaku. Dan kalau ada tanya, kenapa Ottoman tak pernah kuasai Amerika? Well, sebenarnya kamu kena ingat, apakah perbezaan antara Ottoman dengan kerajaan British? Kerajaan British, dia menjajah untuk apa? Untuk wilayah, untuk kekayaan, untuk sumber ekonomi, betul? Tetapi Turki Uthmaniyah, dia menjajah untuk apa? Menyebarkan agama. Itu beza. So kalau dah ada ulama-ulama yang telah sampai ke Asia Tenggara, dah sampai ke Tanah Melayu, so bagi dia buat apa aku nak jajah lagi? Dah ada orang-orang pendakwah yang dah sampaikan agama di kawasan Asia Tenggara. So nampak tak matlamat yang berbeza? Matlamat yang berbeza. Sebab itu Ottoman tak sampai ke Amerika. Sebab sebenarnya dah ada dah ada sebenarnya. Pada peringkat awal sebelum ada orang-orang asli lagi, orang asli memang dah ada, tapi sebenarnya memang dah ada orang-orang Islam di Amerika Syarikat pada awal sebelum Christopher Columbus sampai. Memang ada. Memang ada. Cuma bilangannya sikit, tak banyak. Bilangan dia sedikit, tak banyak. Ya betul, orang Arab. Betul, orang Arab. Betul. Okey. Baik. Okey. So itulah yang berkaitan dengan revolusi Amerika. Baik. Dan yang terakhir kita nak masuk revolusi apa cikgu? Okey, kita nak tengok revolusi Perancis. 3 negara ni je hari ni. Iaitu tentang revolusi Perancis yang berlaku pada tahun 1789. Dan revolusi Perancis kita tahu rentetan ataupun kesan daripada revolusi Amerika tadi. Iaitu revolusi Perancis tercetus daripada idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan oleh golongan pemikir. Ini idea nasionalisme memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Dan idea ini
daripada pemikir Perancis seperti hari tu cikgu tanya kan, macam mana nak sebut nama ni? Okey. Sebutan yang sebenar dia sebenarnya adalah sebutan yang betul dengar betul-betul. Sebutan betul nama dia ni adalah nama dia sebenarnya disebut sebagai Jean-Jacques Rousseau. Sekali lagi, Jean-Jacques Rousseau. R tu jadi Rin. Jean-Jacques Rousseau. Boleh sebut? Berbelit lidah kau nanti. Berbelit lidah kau nanti. Jean-Jacques Rousseau. Sekian je lah. Okay. Itu cara sebutan dia. Okay, Jean-Jacques Rousseau. Dan satu lagi golongan pemikir itu adalah Voltaire. Okay, Voltaire. Dan Rousseau ni, dia telah menulis dalam The Social Contract yang mengemukakan, dia kata apa tahu? Keunggulan, maknanya kepentingan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Maknanya kalau nak sejahtera masyarakat ini, kita kena utamakan suara rakyat. Sebab dia kata suara rakyat ini juga digelar sebagai hasrat umum. Maknanya keinginan semua orang yang merupakan kata sepakat golongan yang mempunyai kesedaran ini. Jadi menurut Rousseau nampak macam Messi. Kan? Sekali tengok betul-betul nampak macam muka Lionel Messi kan? Nampak macam muka Lionel Messi kan? Betul lah orang kata apa? Cicak dua serupa cicak dua serupa ke peribahasa tu? Bukan cicak dua serupa Baik. So yang merupakan kata sepakat golongan yang mempunyai kesedaran. Menurut Rousseau, dia kata kedaulatan suara rakyat lebih tinggi dan lebih penting daripada institusi raja dan birokrasi. Maknanya dia kata apa? Rakyat lebih penting daripada raja. Rakyat lebih penting daripada para pembesar ini. Jadi dia telah mencetuskan golongan revolusi tau. Dan sasaran golongan revolusi ini adalah terhadap pemerintahan autokratik. Maknanya pemerintahan secara berkuasa mutlak. Baik, ada yang tanya, birokrasi itu apa? Birokrasi itu adalah begini. Birokrasi ini adalah golongan-golongan pembesar dan golongan bangsawan. Golongan pembesar dan golongan bangsawan itu dipanggil golongan birokrasi. Jadi golongan revolusi ini yang terdiri daripada rakyat, sasaran mereka adalah pemerintahan autokratik Raja Louis yang ke-16 ni. Raja Louis yang ke-16, dia orang attack Raja Louis dan golongan bangsawan tu. Jadi golongan ini kerana apa? Kerana golongan ini telah memonopoli. Maknanya Raja Louis dengan golongan bangsawan ni telah menguasai pelbagai keistimewaan. Sebaliknya, rakyat terbeban dengan pelbagai cukai. Macam zaman sekarang aja. Okey, tak. Baik. Sensitif sensitif. Baik, so golongan revolusi. Okey, jangan mention. Okey, baik. So golongan revolusi telah menggempur penjara Bastille, menggempur penjara Bastille, membebaskan tahanan-tahanan politik dan seterusnya, menggulingkan Raja Louis yang ke-16. Tahu menggulingkan? Menggulingkan tu bermaksud menjatuhkan Raja Louis daripada pemerintahan. Menggulingkan tu maksudnya menjatuhkan Raja Louis daripada pemerintahan. Bukannya menggulingkan tu maknanya ambil Raja Louis, baringkan dia macam ni, lepas tu kau gulingkan dia kat tengah jalan sampai dia ke bawah jatuh. Bukan. Itu guling lain. Okey. Menggulingkan Raja Louis ni maknanya menjatuhkan Raja Louis daripada tahta dia. Itu dia. Okey. Jadi revolusi Perancis membawa kepada kemunculan Republik Perancis yang telah mengakhiri sistem pemerintahan beraja di Perancis. So itu sebenarnya.
Okey, macam mana zaman dulu, okey, timbang duit kan, rakyat kena ada duit untuk bayar cukai. Tapi kerajaan dapat duit kat mana? Okey, sebenarnya, okey, kerajaan tu yang create duit sebenarnya. Kerajaan tu create duit, kemudian akan membeli barang-barang keperluan daripada rakyat, kemudian dikenakan cukai. So, rakyat kena bayar balik. Nampak tak? Duit tu pusing balik pergi ke kerajaan. Bukan. Aina, golongan revolusi ni maknanya adalah golongan yang agresif menentang kerajaan Perancis. Diorang bukan setakat pemikir, tetapi mereka juga menggerakkan penentangan terhadap Raja Louis. Jadi itulah yang berlaku. Macam mana benda ni boleh berlaku, cikgu? Sebenarnya macam ni. Okey. Kan cikgu cakap, okey, sistem raja berkuasa mutlak ni ada banyak keburukan dia. Iaitu keburukan dia adalah bila raja tu, okey, dan para pembesarnya, okey, golongan bangsawan itu hanya mementingkan kesenangan mereka. Tetapi mereka melupakan kesusahan rakyat. Padahal rakyat tu, diorang kutip cukai daripada rakyat. Tapi yang menikmati cukai itu ialah raja dan bangsawan. Rakyat terus miskin. Rakyat terus ditindas. Jadi, siapa yang akan cepat marah? Rakyat kan? Jadi, oleh kerana rakyat tak berpuas hati, sebab itu rakyat bangun, menentang, menggulingkan raja dan golongan pembesar. Okey. Ya, betul. Okey. Ya, betul. Napoleon Bonaparte tu. Jadi, ini yang kita nampak bahawa, ingat, kalau salah guna kuasa, rakyat akan bangun menggulingkan pemerintahan tersebut. Itulah dia. Jadi sampai diorang gulingkan Raja Louis dan sebab itu daripada situ bermulalah sistem pemerintahan demokrasi dan republik. Ya, ini dipanggil nasionalisme. So, kesimpulannya kalau kamu tengok tiga-tiga revolusi ini, ianya adalah semangat nasionalisme. Cinta akan negara. Kenapa cinta akan negara? Mereka tak suka dengan penindasan yang dibuat oleh orang lain. Walaupun orang itu adalah raja mereka sendiri. Raja mereka sendiri, okey, telah mengenakan tekanan, mengenakan kita kata sebagai menindas mereka. So mereka ini bangun untuk menentang penindasan tersebut. Itu dipanggil nasionalisme. Malaysia ada nasionalisme tak? History tak cikgu? Ya, ada. Malaysia juga ada sejarah nasionalisme juga. Jadi kesimpulan daripada idea nasionalisme barat ni, kamu kena tengok tiga ni revolusi keagungan di Britain, revolusi Amerika dan juga revolusi Perancis. Di mana kalau revolusi keagungan di Britain, mereka telah menentang sistem raja berkuasa mutlak oleh Raja James yang kedua dan mereka menaikkan kedaulatan parlimen dan sistem raja berperlembagaan. Kalau revolusi Amerika, mereka menentang penindasan daripada British yang mengenakan cukai tanpa perwakilan. Dan mereka sanggup berperang. Manakala di Perancis, mereka telah bangun menentang penindasan yang dilakukan oleh Raja Louis yang ke-16 dan golongan pembesar. So Raja Louis dengan golongan pembesar itu telah jatuh dan juga mereka telah menaikkan sistem republik bagi Perancis. So itulah intipati tiga revolusi yang berlaku di dunia. Ada sebarang soalan? Ya, nak tanya apa-apa? Nak tanya apa-apa tak? Tak. Okey, baik.